Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ustaz Ikram dari Sri Al-Ummah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar murid-murid semua? Ustaz harap kamu semua dalam keadaan sihat, baik-baik di rumah. Okey, insya-Allah murid-murid semua. Hari ini Ustaz akan bincangkan berkenaan tajuk pelajaran sirah tahun 4 pada pelajaran 7, iaitu Perjanjian Hudaibiyah. Okey. Sebelum kita masuk kepada tajuk Perjanjian Hudaibiyah, Ustaz nak menerangkan ataupun kita pergi ke belakang balik tajuk Bai'atul Ridwan. Apa yang kamu faham tentang Bai'atul Ridwan? Kan kamu dah belajar dah sebelum ni, kamu dah dengar dengan penerangan ustazah. Ustaz rasa sangat jelas penerangan ustazah. Tapi sebelum tu kita tak apa, kita refresh balik. Perjanjian iaitu Bai'atul Ridwan ni ialah berlaku pada tahun ke-6 Hijrah. Sebab apa berlaku? Dia berlaku di antara siapa? Dia antara umat Islam yang hendak menunaikan umrah dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berlaku di antara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan orang Islam yang hendak menunaikan umrah. Sebab apa berlaku? Sebab apa berlaku Bai'atul Ridwan? Sebab berlaku Bai'atul Ridwan banyaklah. Kalau kamu tengok pada tajuk sebelum ini, istimewa Bai'atul Ridwan ni disebabkan orang Islam rindu untuk menunaikan umrah dan mimpi Rasulullah SAW pergi menunaikan umrah. Okay. Berlaku disebabkan Bai'atul Ridwan ni berlaku disebabkan apabila rombongan orang Islam ni ramai 1.500 orang hendak menunaikan umrah, tiba di satu tempat, tak boleh masuk tentera Islam dan hanya Sayyidina Osman sahaja yang dibenarkan masuk. Bila Sayyidina Osman masuk, Sayyidina Osman pergi berunding dengan musyrikin Mekah. Bila berunding dengan musyrikin Mekah selama 3 hari. Bila selama 3 hari ini timbul perkhabaran atau berita mengenai Sayyidina Osman ni mati dibunuh oleh musyrikin Mekah. Bila timbulnya perkhabaran, tersebarnya perkhabaran tentang Sayyidina Osman ini mati dibunuh, jadi tentera Islam yang berada di persimpangan ini pun lalu bersiap sedia, berikat setia, berjanji untuk menuntut bela di atas perkhabaran mengenai Sayyidina Osman mati. Jadi berlakulah Bai'atul Ridwan di antara orang Islam dengan Rasulullah. Sebab apa? Sebab untuk menuntut bela tentang perkhabaran Sayyidina Osman mati dibunuh. Itu ialah Bai'atul Ridwan. Okey, Perjanjian Hudaibiyah ini ialah di antara siapa? Kalau kita tengok tadi, perjanjian Bai'atul Ridwan ni di antara umat Islam dengan Rasulullah SAW. Tapi perjanjian Hudaibiyah ini di antara orang Islam yang ketuanya diwakili oleh Rasulullah SAW dengan musyrikin Mekah yang ketuanya mengetuainya ialah Suhaib bin Amru. Sebab apa berlaku perjanjian Hudaibiyah? Okay, bila mana berlakunya Bai'atul Ridwan, orang Islam ini berjanji untuk menuntut bela. Jadi pihak musyrikin Mekah ni berasa sangat takut dengan tentera Islam, kan? Sebab apa? Sebab ialah orang Islam sudah berjanji sehidup semati untuk pergi menuntut bela. Bila nak menuntut bela, tiba-tiba rasa takut pada musyrikin Mekah. Jadi musyrikin Mekah ini datang bertemu dengan Rasulullah. Iaitu siapa dia? Ketua dia ni ialah Suhaib bin Amru, datang untuk membuat perjanjian damai di atas rasa takut mereka. Jadi berlakulah perjanjian Hudaibiyah. Inilah yang dinamakan Perjanjian Hudaibiyah. Bermaksud lepas berlaku Bai'atul Ridwan, berlaku Perjanjian Hudaibiyah. Kalau kamu tengok kepada muka surat 44, tahun yang berlaku Bai'atul Ridwan dengan tahun yang berlaku Perjanjian Hudaibiyah adalah sama. Okey, faham Ustaz jelaskan tadi kan? Okey. Kamu boleh baca balik muka surat 44, 45.
Itu ialah sebab berlaku perjanjian Hudaibiyah, disebabkan rasa takut. Okey, wakil daripada umat Islam iaitu ketua tu ialah Rasulullah SAW sendiri, dan wakil daripada pihak musyrikin Mekah ialah Suhaib bin Amru. Dua nama tu kamu kena ingat, dan satu lagi nama kamu kena ingat ialah jurutulis. Siapa jurutulis? Jurutulis ialah Sayyidina Ali. Okey, jadi poin ni kamu kena ingat, murid-murid semua. Faham? Poin tu penting untuk kamu ingat. Bila berlaku perjanjian Hudaibiyah berlaku pada tahun ke-6 Hijrah, siapa? Disebabkan apa? Disebabkan rasa takut orang musyrikin Mekah, lalu membuat perjanjian. Perjanjian itu dinamakan perjanjian Hudaibiyah. Siapa dia wakil? Wakil dia ialah Rasulullah SAW, dan wakil daripada musyrikin Mekah ialah Suhail bin Amru. Okey, itu ialah poin-poin penting yang kamu kena ingat. Okey, sekarang kamu tengok balik apa yang berada dalam perjanjian Hudaibiyah tu. Dia berkumpul, buat perjanjian. Jadi dalam perjanjian tu apa kandungan yang ada dalam perjanjian Hudaibiyah. Okey, kita tengok. Kalau kamu tengok pada muka surat 46, itu ialah kandungan perjanjian Hudaibiyah. Okey, kita pergi satu persatu apa yang ada pada kandungan perjanjian Hudaibiyah. Okay, murid-murid boleh tengok muka surat 46. Okey, yang pertama, mewujudkan keamanan bersama dengan mengadakan gencatan senjata selama 10 tahun. Okey, kamu faham tak apa maksud gencatan senjata? Gencatan senjata ni bermaksud damai seketika. Damai seketika maksud dia dua-dua pihak tak boleh berperang, tak boleh mengadakan peperangan. Bermaksud damai seketika lah. Itu yang pertama. Yang kedua ialah orang Islam yang ditawan oleh kafir, musyrikin, tidak perlu dikembalikan kepada pihak Islam. Mana tahu orang Islam yang kena tawan dengan musyrikin Mekah ni, musyrikin, tak perlu pun dikembalikan kepada orang Islam. Nampak macam menguntungkan orang kafir. Tak apa, kita tengok lagi. Orang Quraisy yang lari pergi ke pihak Islam Madinah tanpa kebenaran wali, tanpa mak ayah dia, hendaklah dikembalikan. Bermaksud orang Quraisy yang lari pergi kepada pihak Islam tanpa kebenaran mak ayah dia ataupun walinya, hendaklah dikembalikan balik. Nampak lagi macam menguntungkan orang kafir. Tak apa, kita teruskan lagi dengan perjanjian yang keempat. Kedua-dua belah pihak bebas membuat perjanjian dengan mana-mana kaum Arab yang lain. Okey, ini nampak sama. Maksudnya dua-dua pihak belah bebas untuk membuat perjanjian dengan kaum Arab yang lain. Dan yang kelima ialah orang Islam tidak dibenarkan mengerjakan umrah pada tahun tersebut, tetapi mereka dibenarkan melakukan umrah pada tahun berikutnya. Bermaksud berkumpulnya seramai 1,500 orang tak dibenarkan untuk buat umrah pada tahun itu, dan buat umrah kepada tahun hadapannya. Okay, kalau kamu macam Ustaz bacakan yang sebelum ni, kandungan perjanjian Hudaibiyah, kalau kamu perhatikan murid-murid, perjanjian ni nampak macam berat sebelah lah, berpihak kepada musyrikin Mekah. Tapi sebenarnya tidak. Sebab apa Ustaz kata macam tu, Ustaz? Okay, tengok kesan yang berlaku dan iktibar yang berlaku daripada perjanjian Hudaibiyah. Kita tengok yang pertama, daripada muka surat 47. Pada jangka masa yang panjang, perjanjian tersebut menguntungkan pihak Islam. Cerita tadilah. Sebab apa menguntungkan umat Islam? Kaum musyrikin mula mengiktiraf negara Islam pimpinan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kaum musyrikin ni bila dah buat perjanjian, bermaksud mereka ni mengiktiraf negara Islam. Ialah sebab dah buat perjanjian di antara dua pihak, maka dia mengiktiraf pihak Rasulullah SAW ni ialah negara Islam pimpinan Rasulullah. Yang ketiganya, ramai penduduk Mekah mula tertarik dengan Islam dan memeluk Islam disebabkan kebijaksanaan Rasulullah SAW. Jadi ramailah musyrikin Mekah ni tertarik kepada Islam dan masuk Islam. Dan yang keempat, kita tengok Rasulullah SAW mengambil kesempatan memberi dakwah ke semenanjung tanah Arab. Okey, kalau kita tengok tadi pada kandungan perjanjian Hudaibiyah, mereka boleh buat perjanjian dengan mana-mana kaum Arab. So di sini kesempatan ini Rasulullah pergi berdakwah ke semenanjung tanah Arab. Jadi ramailah orang yang
memeluk agama Islam. Itu menguntungkan orang Islam. Melalui perjanjian Hudaibiyah ini wujudnya keamanan di antara dua pihak. Bila berlakunya perjanjian Hudaibiyah ni, maka damailah di antara dua pihak ini. Kamu tengok lagi yang bawah, umat Islam hendaklah bersifat bijak dan berani. Kita sebagai orang Islam kena bersifat bijak dan berani. Kita kena berani, dan di samping berani kita kena bijak dalam segala keadaan, dan permusuhan dapat dielakkan melalui perjanjian damai. Jadi tak berlakulah peperangan. Nampak tak bijak? Okey, itu ialah pelajaran yang kamu belajar pada hari ini. Faham tak? Tak harap kamu baca balik, insya-Allah kamu akan faham. Kalau kamu tak faham, kamu bolehlah tanya ustaz. InsyaAllah kita jumpa lagi.